Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa khabar semua anak-anak pelajar? Selamat datang ke channel Ustaz Mat. Pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran 1 di dalam pelajaran tingkatan 5, iaitu tajuknya surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Standard pembelajarannya ialah baca dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Jadi kita terus fokus pada buku teks tingkatan 5. So saya akan padamkan kamera, kita fokus kepada buku teks. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks ataupun boleh rujuk juga pada skrin ini. Jadi Ustaz akan bacakan, sila semak dengan teliti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sekali lagi Ustaz ulang, semak dengan teliti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Kemudian kita cuba lihat pula petikan-petikan beserta dengan maksud daripada surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Okey, pelajar-pelajar boleh semak. Petikan yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Ustaz dah sampai sini dah ni. Semak Harisun alaikum. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Tengok seterusnya. Nak pelajar semak ni sini pula. Okey. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat belas lagi penyayang kepada orang yang beriman. Okey, yang sini pula. Fa in tawallau, kemudian jika mereka berpaling engkar, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Okey, yang seterusnya, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah yang mempunyai arasy yang besar. Alhamdulillah, para pelajar, kita dah dapat membaca potongan-potongan ayat beserta dengan maksudnya sekali.
Okey, di sini kita dapat lihat. Okey, besarkan sikit. Dalam buku teks ni ada satu ruang warna kuning-kuning ni. Apa? Cuba kita lihat. Okey, apa dia? Okey, petak ni adalah petak. Dituliskan situ amalan. Untuk kita beramal, mudah-mudahan amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi. Okey, apa dia? Hadis riwayat Ibnu Sunni menjelaskan bahawa sesiapa yang membacanya sebanyak 7 kali pada waktu pagi dan petang, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan keperluannya di dunia dan di akhirat. Para pelajar, kita ini sangat lemah dan perlu kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia ayat yang perlu dan kita digalakkan untuk mengamalkan membacanya pada 7 kali, sebanyak 7 kali pada waktu pagi dan petang? Okey, cuba ikut ustaz sama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali lagi ikut ustaz. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bila nak baca? Pada setiap pagi dan petang. Berapa kali? 7 kali paling kurang. Okey, seterusnya kita lihat pula pada muka surat 4. Okey. Muka surat 4 kita ada intisari ayat. Ada intisari ayat. Intisari ni maknanya kandungan utama yang kita boleh petik, kita boleh ambil daripada maksud ayat tadi, surah At-Taubah tadi, ayat 128 hingga 129. Okey, yang pertama. Okey di sini pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul daripada kalangan manusia. Allah telah mengutuskan rasul daripada kalangan manusia. Okey, apa keyword dia? Keyword dia mengutuskan. Mengutuskan. Okey. Siapa mengutuskan? Allah mengutuskan. Mengutuskan siapa? Mengutuskan rasul. Kepada siapa? Kepada manusia. Dan kita wajib tahu 25 orang rasul. Bermula daripada Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita wajib tahu. Tapi bilangan rasul lebih daripada itu yang Allah utuskan kepada manusia. Kita lihat pula. Okey, kita lihat pula intisari yang kedua di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat buat umatnya. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat buat umatnya. Okey. Jadi apa keyword yang kita boleh ambil sini? Kebaikan. Kebaikan. Siapa yang nakkan kebaikan untuk umatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah sanggup menderita. Yang penting yang beliau nak ialah umatnya mendapat kebaikan bukan sahaja di dunia tetapi juga hingga ke akhirat. Yang seterusnya, intisari yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi hamba-hamba-Nya. Siapa hamba-hamba-Nya? Kitalah hamba-Nya. Manusia hamba-Nya, jin hamba-Nya. Dan semua yang ada di alam ini adalah ciptaan ataupun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, okey. Umat okey dah Ustaz lupa pula. Apa yang daripada yang petik intisari ketiga tu apa? Keyword dia. Yang pertama tadi, keyword yang pertama mengutuskan. Keyword yang kedua kebaikan. Keyword yang ketiga kita boleh pilih
mengasihi. Siapa yang mengasihi hamba-Nya? Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita pergi yang keempat. Intisari yang keempat, umat Islam perlu bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Umat Islam perlu bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Okey, keyword dia. Apa agak-agaknya keyword dia yang kita boleh ambil? Iaitu bertawakal. Bertawakal. Bertawakal tu maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha bersungguh-sungguh. Sebagai pelajar, bila kita nak mengenduki peperiksaan, kita usaha sungguh-sungguh, buat ulang kaji, hafal nota, buat latihan, kemudian bila kita menduduki peperiksaan dan kita jawab peperiksaan dengan baik, seterusnya kita bertawakal kepada Allah. Apa syarat bertawakal? Setelah kita berusaha bersungguh-sungguh. Bukan tak ada persiapan, lalu terus berkata, kita bertawakal. Saya bertawakal, Ustaz. Oh, salah konsep tu di sisi Islam. Lihat Rasulullah pergi berperang macam mana dengan para sahabat. Mereka perang sungguh-sungguh, susun strategi, bawa senjata, persiapan dan sebagainya. Lalu bila menghadapi peperangan, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, intisari yang kelima, kita lihat sini. Seluruh makhluk di langit dan di bumi berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar, kita kena yakin dan beriman bahawa Allah lah yang Maha berkuasa. Tidak ada sesuatu pun di langit ataupun di bumi yang mampu bergerak tanpa izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa dia keyword yang kita boleh ambil? Apa yang kita boleh ambil? Okey, seluruh makhluk. Kita ambil makhluk. Makhluk. Okey. Kita ambil makhluk. Seluruh makhluk. Kita lihat pula. Okey. Kita lihat sini. Yang pertama tadi, keyword yang pertama mengutuskan, petak hijau tu. Intisari yang kedua, keyword dia kebaikan. Intisari yang ketiga, mengasihi. Intisari keempat, bertawakal. Intisari kelima, makhluk. Jadi para pelajar, setakat ini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kali ini bermanfaat. Sekiranya para pelajar merasakan bahawa video ini bermanfaat, sila tekan butang like serta komen dan share serta subscribe. Mudah-mudahan video-video ini dapat kita kongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد